Dan dengan soalan. Saya Kamal Katim. Okey. Coach, apa target untuk Liga S tahun depan? Dah tentu kita akan cuba mendapatkan tempat yang terbaik. Tetapi yang mustahak, saya harus mendedarkan mungkin 30 pemain yang untuk bermain dalam Liga Singapura, di mana saya memerlukan perlawanan-perlawanan antarabangsa yang cukup banyak untuk pemain-pemain muda, di mana saya kurang menurunkan ketika kejohanan Sukan C dan juga kelayakan Olimpik. Okey, selepas kejayaan di Jakarta juga, tentera-tentera Ong Kim Swee ini mula mendapat perhatian pasukan-pasukan tertentu. Mula dah buat kontrak awal-awal, dah pergi deal awal-awal. Senario ini sebenarnya secara peribadi saya melihat kurang tepat dilakukan pada waktu yang saya rasa tidak sepatutnya dilakukan, kerana mereka sedang berada dalam track yang terbaik. Kalau diganggu gugat sedikit sebanyak mungkin akan mengganggu karier mereka, coach. Saya melihat dua aspek di sini. Pertama, bagi saya takkan menyekat mereka daripada berhijrah ke mana-mana kelab sekalipun. Jika mereka memikirkan itu jalan terbaik untuk mereka mendapatkan pendedahan yang lebih, saya akan rela lepaskan mereka. Tetapi aspek yang kedua, jika mereka memilih untuk berhijrah, pastikan mereka ini cergas. Sentiasa bermain dalam setiap perlawanan, dan tidak mendapat sebarang kecederaan. Dan dari situ saya akan menilai mereka, dan apabila national assignment yang perlu saya panggil, saya akan jalankan ujian-ujian yang tertentu. Di mana kesemua pemain ini mempunyai data tahap kecergasan mereka selama 3 tahun ketika bersama saya, dan dari situ saya akan menilaikan. Jika mereka tidak berada di tahap yang terbaik, saya tidak teragak-agak untuk menggugurkan mereka daripada skuad yang akan datang. Okey. Kita ada pemanggil seterusnya untuk bersama dengan kita malam ni. Halo. Halo, siapa di sana? Saya memang kasih di sini. Halo. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni saya Saiful Dizam daripada Sungai Buloh. Okey, Cik Saiful. Okey, silakan Saiful. Teruskan dengan komen ataupun soalan. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan tahniah lah kepada skuad Harimau Muda kita. Okey. Saya cukup berbangga sebagai rakyat Malaysia. Ya, semua. Okey? Okey, soalannya saya, Okey. apakah Ong Kim Swee telah mencari pemain di seluruh pelosok negeri kita? Sebab sebagaimana yang kita tahu, Dalam soalan itu. saya rasa mungkin banyak lagi player di negeri lain yang mungkin ada potensi untuk diketengahkan di Harimau Muda. Okey. Ada lagi Saiful? Dah? Okey, terima kasih. Okey. Nak menjelajah ni satu hal lah kan. Ni pun tak terjaga ni, nak kena pergi training ni. Oi, banyak cerita, coach. Dah tentu kita mempunyai program dan jurulatih daripada peringkat negeri yang akan sentiasa membantu kita, terutamanya daripada sekolah sukan Bukit Jalil seperti Ismail Ibrahim, Mazlan Wahid, Amin, Richard Sekali, Siva. Mereka ini sentiasa akan menilai setiap pemain apabila mereka bermain dalam Liga KPM ya. Dan apabila kita dapat mengetahui ada individu ataupun ada pemain yang begitu berpotensi, kita akan ke tempat tersebut untuk melihat sendiri. Dan untuk saya seorang ke seluruh negeri, saya rasa itu amat sukar. Di mana banyak tugasan lain untuk bersama pasukan Harimau Muda. Dan saya menggunakan jurulatih di peringkat negeri membantu saya jika mereka mempunyai bakat-bakat tertentu. Okey, ada soalan sebelah ni. Okey, aku Faizal. Aku Faizal nama. Okey, tak apa, saya tolong. Okey. Soalan. Okey, saya Muhammad Faizal bin Ikhwan. Saya nak mengutarakan soalan. Macam mana kalau semua pemain kan, kita pergi ke satu tempat setiap game lah. Macam ni kita setiap game kita akan rasa gemuruh kan. Macam kita menangani satu contohnya kalau situasi. Macam situasi tu. Kan kita kalau setiap kali bermain Nak hilangkan gemuruh lah ni. Okey, soalan ni okey. Okey gitu. Okey, terima kasih. Okey, coach.
Saya rasa ada kena mengena dengan di Jakarta. Sebab saya komen coach semasa soal raja, soal bendera itu diberikan highlight menyeluruh dalam Facebook. Jadi pada ketika itu sebelum sepak mula, mungkin ada kena mengena dengan soalan sepak mula sebelum berdepan dengan Indonesia. Saya dah katakan tadi mereka ni tidak mempedulikan. Ya, tidak mempedulikan. Saya hanya memberi motivasi daripada secara realitinya apa berlaku. Dan apa yang saya sebutkan adalah perkara yang benar. Dan ini secara tak langsung memberi mereka satu semangat yang cukup tinggi. Ya. Dan terutamanya ketika perjalanan kita ke stadium pada hari perlawanan air, itu merupakan satu insiden yang saya harap kita perlu mencari jalan penyelesaian. Kita tak boleh membenarkan pihak penganjur, terutamanya pasukan Indonesia, melakukan perkara yang sama apabila kita bermain dengan mereka dalam tempoh masa 10 tahun ataupun 20 tahun akan datang. Kita takkan boleh bermain dengan mereka dengan menaiki barakuda setiap kali. Ya. Dan itu merupakan satu ketahanan mental yang cukup tinggi. Ya. Di mana apabila kita terus sangkut dikelilingi penyokong Indonesia, apa-apa pun boleh berlaku. Jika seorang penyokong atau 2, 3, 4 penyokong mula menggoyangkan bas, itu akan memberikan satu perasaan yang cukup takut. Dan saya bagi saya amat risau tentang perkara tersebut. Tetapi akhirnya kita berjaya, pemain tidak menumpukan sangat apa yang penyokong-penyokong Indonesia lakukan ketika itu. Dan walaupun kita tiba lewat untuk warm up, pemain masih lagi fokus. Dan ini menunjukkan seperti saya katakan, ketahanan mental mereka cukup tinggi jika mereka ingin melakukan sesuatu. Okey. Baik, masih ada pemanggil kan? Masih ada pemanggil, masih batuk. Okey, ada pemanggil. Halo. Halo, siapa di talian? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh saya tahu siapa di talian? Okey, saya Faizal dari Ceras. Ceras. Okey. Cik Faizal. Okey, silakan. Ya, saya Faizal dari Ceras. Silakan. Okey, saya nak bercakap dengan Izzak Faris lah. Izzak Faris tak ada. Cedera? Tak datang. ACL. Baru selepas Ada, saya nampak dia. Alamak. Tak ada, memang tak ada. Memang tak ada. Izzak baru saja menjadi pembedahan. Betul, Izzak tak ada. Tak ada. Tak ada. Oh, tak ada. Okey, kalau macam tu saya nak bercakap dengan coach Ong Kim Sui. Okey, cakap Ada, dengan coach. Boleh. Coach ada. Okey, silakan. Saya bagi masa 2 minit. Okey. Pertama kali saya rasa banggalah jadi rakyat Malaysia. Okey, tapi agak upset bila kita dah leading 2-0. Okey, soalan lagi. Kita tewas kepada Bahrain 3-2 dalam tempoh masa 8 minit. Okey. Soalan Teruskan, Faizal. Soalan dekat sini, maksudnya apa tindakan selepas ini? Maksudnya kita ada 3 game lagi. Okey, jadi macam mana cara coach Ong Kim Sui untuk recover 3 game lagi sedangkan Izzak akan berehat panjang. So, striker kita siapa? Okey. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey Faizal. Okey coach. Dan tentu seperti saya katakan juga tadi, semua kecewa, termasuk kita, termasuk saya, termasuk pemain. Ya. Dan apa yang saya akan lakukan selepas ini, kita mempunyai 3 lagi perlawanan peringkat kumpulan. Dan secara realistik, peluang kita amat tipis. Dan di sini, kita kena faham sekali lagi, di mana jika kita tak layak ke pusingan ketiga, kita takkan mempunyai 6 perlawanan yang berkualiti. Betul. Jika kita tak layak. Tetapi kini kita layak. Walaupun kita tewas 3 perlawanan, kita belajar. Betul. Dan pelajaran ini bukan mudah untuk kita dapat dengan perlawanan-perlawanan persahabatan. Tak ada pasukan daripada negara Asia gergasi seperti Jepun yang ingin bermain perlawanan persahabatan dengan kita. Mustahil. Okey. Dan saya ada satu soalan terakhir kepada Fadli Sas. Okay. Fadli Sas, sekarang ni coach, di mana-mana kita tengok, selepas Malaysia menang, di supermarket, di hypermarket, di kedai-kedai mamak, saya ada jumpa dalam sehari 20 orang, saya kira sini, 20 orang yang akan pakai jersey Malaysia. Tidak kira Melayu, India, Cina. Okey? Senario ini bagi Fadli Sas, apabila anda pulang ke kampung, nanti tengok pakai jersey Malaysia, awak rasa macam mana?
pertama kali saya macam terkejut tengok macam rakyat Malaysia macam pakai baju Malaysia. Tak ada dah Chelsea ni semua tak ada dah. Tak ada dah. Sebab kami player semua macam masa bangga lah. Dapat mengharumkan nama negara dan semua pakai jersey Malaysia. Okey, saya nak berkongsi dengan Fendi pula. Fendi. Fendi, ada peminat tanya ni, tak puas hati dengan soalan tadi mengenai keadaan situasi bagaimana menghadapi ribuan gambaran, bagaimana nak mengatasi gemuruh ketika beraksi. Bagi kami, kami fokus 100% lah kat dalam padang, bermain dengan semangat juang yang tinggi dan tak pedulikan lah penyokong-penyokong orang ni semua. Okey, orang yang saya perlu tanya soalan. Yang tunduk. Kenapa kerana ni? Guru Sami. Okey, guru pernah main bersama dengan Kiraja Gopal, Datuk Kiraja Gopal di Indonesia juga. Nak dibandingkan AFF dengan kali ini, yang mana paling ngeri lah, paling teruk lah? Untuk saya yang kali ni lah, sebab AFF saya tak main, saya reserve saja. Tak begitu tekanan lah. Sebab final ni saya dapat main. Saya rasa ada tekanan enggak dengan penyokong begitu kasar. Baik. Nombor thanks lah. Okey, Hafizan. Okey. Arah berapa lebih? Masa lebih kurang 2-3 minit. Jadi kita berikan peluang kepada semua pemain untuk berada di atas pentas. Okey, silakan ke semua pemain-pemain pasukan bangsa. Semua penonton malam ini. Okey. Ingatlah hadirin dan hadirat sekalian, kepada anda yang sedang menonton ataupun yang sedang berada di dalam studio ini, inilah putra-putra negara, inilah wajah-wajah yang akan terus membawakan sinar bola sepak negara ke pentas yang lebih gemilang. Saya mewakili mewakili rakyat Malaysia. Saya mewakili semua peminat bola sepak tempatan ingin mengucapkan ribuan terima kasih coach, Bat dan semua yang telah menghadirkan pingat emas yang cukup penting buat negara. Ayo seluruh yang berada dalam studio ni kita berikan tepukan gemuruh dan kita doakan agar mereka beroleh kejayaan. Mungkin kata-kata terakhir daripada coach di atas sambutan yang telah selama ini rakyat Malaysia berikan. Bagi pihak FAM dan juga pemain-pemain, ya, kita amat terharu dengan sokongan yang diberikan oleh penyokong-penyokong kita termasuk pihak media, dan saya harap perkara ini akan berlanjutan pada masa akan datang, dan saya percaya dengan sokongan padu kita akan mampu mencapai keputusan yang lebih baik dan peringkat yang lebih tinggi. Okey, Karol Fahmi Cik Mat sebagai kapten. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua peminat bola sepak tanah air kerana menyokong pasukan kami dan teruskan menyokong bola sepak tanah air. Bat, orang kampung nak tengok ni. Oh, sudah tadi tengok. Penuh susu tadi. Kata-kata kepada penonton, peminat. Teruskan penonton dan menyokong pasukan negara Malaysia, dan tanpa anda siapalah pemain Malaysia sekarang, dan kalau boleh tu teruskan sokongan anda sampai ke tipe misi yang terakhir. Okey. Hebat orang Suria Petani. Hebat. Ayat yang paling hebat dari orang Suria Petani. Dah banyak cakap. Okey, siapa yang tak tahu? Okey. Ini antara individu yang saya suka tengok dia. Dia buat relax, ya kan. Ucapan kepada peminat. Balik. Saya nak ucapkan terima kasih kepada seluruh peminat pasukan negara. Saya percaya berkat doa anda semua yang membawa pasukan Malaysia menjadi juara Sukan C. Okey. Terima kasih. Lagi. Kakak kenal lah. Kakak, okey. Kakak kena. Okey, soalan lagi. Kamil tengok je saya tadi. Tak nak tanya ke ni? Okey, sikit sampai kepada peminat semua. Saya cakap untuk peminat, terima kasih lah untuk menyokong kita. Macam marah kan teman? Dah sentiasa kepada kita lah. Okey. Okey. Kakak yang terakhir. Inilah Thank you. jelmaan bintang yang dikatakan bakal bergegar. Silakan. Depan pun tak apa. Depan tak apa. Okey. Saya harap semua penyokong Malaysia teruskan menyokong pasukan kami dan tidak jemu untuk menyokong kami. Saya juga mengharapkan agar anak-anak gadis di luar sana jangan terlampau memberikan perhatian kepada individu ini, kerana dia ada tugas untuk bermain bola sepak, bukan untuk buat benda-benda yang lain. Simpan dalam hati, tengok gambar gelak sorang-sorang pun tak apa, tapi jangan kacau dia, okey? Apa pun dari saya Hafizal Ahmad, terima kasih. Daripada saya Azam Ubin, insyaAllah kita akan jumpa Bos, lagi. terima kasih. Baik, terima kasih semua.